salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, satu lagi topik panas, satu lagi topik menarik untuk kita semua dengar hari ini. Akhirnya Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah tiada lagi harapan. Menurut saya, beliau sudah tiada lagi harapan setelah kita dapat melihat PN yang sudah menetapkan kerusi yang bakal dipertandingkan pada pilihan raya negeri di enam buah negeri yang bakal dilaksanakan nanti. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Pejuang juga telah memohon untuk menjadi anggota komponen di dalam Perikatan Nasional, namun telah ditolak. Dan begitu juga Mahathir yang ingin bekerja sama dengan Muhyiddin. Muhyiddin tidak menolak, tetapi belum lagi ada pertemuan yang dilakukan di mana kedua-dua bekas Perdana Menteri itu bertemu di dalam satu meja bulat atau di mana saja, belum ada pun pertemuan dilakukan. Jadi adakah ini signal daripada Perikatan Nasional bahwa mereka memang menolak Mahathir dan Pejuang Mukris, disebabkan pada PRU15 juga kita tahu bahwa GTA yang dipimpin Dr. Mahathir pada ketika itu kalah teruk. Uang deposit pun tidak dapat dikembalikan. Jadi saudara-saudara, dalam satu artikel dari Syahbudin.com, Perikatan Nasional ketepikan proklamasi orang Melayu. Persoalannya, Muhyiddin mengumumkan PN akan bertanding di semua 245 kerusi DUN dalam PRN 6 negeri akan datang. Katanya, PAS akan bertanding di 126 kerusi, Bersatu 83 kerusi, dan Gerakan 36 kerusi. Perundingan kerusi berjalan dengan agak lancar, tiada perselisihan faham yang boleh mencetuskan masalah. Kami dapat memuktamadkan rundingan lebih awal berbanding tarikh pengundian yang masih belum diumumkan. Turut hadir Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang, Presiden Gerakan Dominic Lau, dan barisan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional yang lain. Sebelum ini, selepas mengadakan rundingan meja bulat dengan parti-parti yang menyokong proklamasi orang Melayu, Tun Mahathir Mohamad seolah-olah menobatkan dirinya sebagai ketua blok pembangkang, mengumumkan mereka bersetuju untuk tidak bertembung sesama sendiri dalam PRN akan datang. Dalam rundingan meja bulat yang dihadiri beberapa pemimpin utama PAS dan pemimpin kecil Bersatu, tapi tidak dihadiri Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin selaku ketua pembangkang. Tun Mahathir turut menyebut pertemuannya dengan Muhyiddin akan diatur selepas itu. Begitupun di sebalik Muhyiddin menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Tun Mahathir yang lebih dulu mempelawannya untuk bekerja sama. Tetapi sehingga ini tiada pertemuan berlangsung antara kedua-dua mereka. Secara umumnya disedari kebimbangan PN terhadap pertemuan itu ialah Tun Mahathir pasti akan meminta sejumlah kerusi untuk kelompok yang menyokongnya, termasuk daripada pejuang yang dipimpin anaknya. Hakikatnya mereka tiada kekuatan sendiri selepas hilang deposit pada pilihan raya umum ke-15 lalu, dan berharap dapat bernafas kembali dengan menumpang kekuatan Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara, saya amat setuju dengan ulasan ini dari Syahbudin.com. Dan adakah kita melihat bahwa PN memang bimbang, Muhyiddin Yassin sebagai pengurus PN, bimbang untuk mengadakan pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir sebelum PRN. Jadi setelah dimuktamadkan kerusi yang bakal dipertandingkan PRN, tiada satupun kerusi yang disediakan, kuota yang disediakan untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad, walaupun kita dapat melihat hubungan di antara Tun Dr. Mahathir dan juga kepimpinan PN hari ini lebih mesra dari yang sebelumnya. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini satu tamparan hebat untuk Tun Dr. Mahathir dari Muhyiddin Yassin dari pengurus Perikatan Nasional sendiri, dan sudah sah kita dapat melihat bahwa Tun Dr. Mahathir ditolak oleh Perikatan Nasional menerusi ulasan dari Syahbudin.com ini. Jadi saudara-saudara, apa pula komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi terdapat satu lagi topik panas, dan sekali lagi nama Tun Dr. Mahathir Mohamad disebut.
Dalam satu artikel ini mengesahkan terdapat dakwaan yang melibatkan nama Tun Dr. Mahathir dan juga berkaitan dengan sebuah nama yaitu Opcom. SPRM dalam pendedahan yang terkini dalam satu artikel dari biharian.com, SPRM belum buka kertas siasatan skandal Opcom. Saudara-saudara, menjadi persoalan kenapa tiba-tiba nama Tun Dr. Mahathir Muhammad terlibat dengan dakwaan ini yang dimana dakwaan salah guna kuasa dalam pemberian kontrak gentian optik bernilai Rp214,2 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, dalam artikel ini SPRM mengesahkan belum buka kertas siasatan skandal Opcom. Namun dalam kenyataan yang lain, SPRM juga pernah membuat kenyataan bahwa akan bersedia untuk menyiasat Tun Dr. Mahathir Muhammad sekiranya mempunyai maklumat yang lengkap. Nah, dalam artikel ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri yaitu Tan Sri Azam Baki berkata, badan penguatkuasaan itu memerlukan sedikit masa untuk meneliti dakwaan berkenaan, memandangkan ia berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu. Katanya, SPRM masih meneliti maklumat yang diperoleh berhubung dakwaan berkenaan dan akan membuka kertas siasatan sekiranya mendapati wujud asas kesalahan berdasarkan undang-undang semasa. Jadi saudara-saudara, bagi saya dalam artikel ini pasti satu kejutan untuk Tun Dr. Mahathir Muhammad sebagai nama beliau, di mana nama beliau yang dinyatakan di dalam dakwaan ini. Seperti yang kita tahu, SPRM belum buka kertas siasatan skandal Opcom. SPRM sendiri menyatakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia belum membuka kertas siasatan mengenai dakwaan salah guna kuasa dalam pemberian kontrak gentian optik yang bernilai Rp214,2 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri. Persoalan yang pertama yang timbul dalam kalangan rakyat Malaysia setelah mendengar berita ini, persoalan yang pertama, adakah benar memang terdapat salah guna kuasa dalam pemberian kontrak gentian optik dan jumlahnya adalah Rp214,2 juta, merupakan jumlah yang amat banyak. Jadi saudara-saudara, perkara ini seperti yang dinyatakan dalam artikel ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki, berkata, badan penguatkuasaan itu memerlukan sedikit masa untuk meneliti dakwaan berkenaan memandangkan ia berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, persoalannya kalau benar SPRM dapat maklumat terkini dan dapat meneruskan proses yang seterusnya yaitu menyiasat, dan sudah pasti yang disiasat adalah Tun Dr. Mahathir Muhammad disebabkan dakwaan ini melibatkan nama beliau di mana dakwaan salah guna kuasa. Kita juga ingat bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah membuat kenyataan bahwa terdapat pemimpin yang menyalahgunakan kuasa dan mengaut kekayaan untuk diri. Jadi saudara-saudara, adakah ini semua berhubung kait? Jadi apa komen Anda saudara-saudara? Kenyataan terkini dari SPRM. Dari biharian.com, SPRM belum buka kertas siasatan skandal Opcom.